Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, selamat petang kepada peminat-peminat setia program Ngopi Kerjaya. Pejam Celik. Ini adalah siri yang ke-12 bagi tahun 2023. Okey, kalau ikutkan saya, pengiraan saya daripada first Ngopi siri yang pertama tu, ni adalah dah menjadi program yang ke-63. Siri ke-63. So kita panggil banyak bermacam-macam panel. Okey, daripada panel kerjaya ada, kemahiran ada, IPT ada, dan juga kita ada menceritakan tentang jawatan-jawatan kosong semasa. Untuk kali ni, untuk orang kata ini adalah kali kedua untuk bulan Ogos. Bulan lepas kita dah panggil bidang oil and gas, kita dah panggil. Lepas tu kita dah panggil bidang arkitek juga, kita dah panggil. So orang kata ini kita panggil yang jawatan-jawatan boleh dikatakan taraf-taraf tinggi ni. Dan hari ni saya kembali semula kepada siri yang ke-13 ni bersama dengan panel kita yang segak budaya. Sebab tu hari ni pun saya kena pakai sama sikit sebab tajuk dia adalah lawyer ataupun peguam cara. So hari ini saya bersama dengan seorang panel yang berpengalaman dan juga bekas seorang lawyer dan kini juga memegang jawatan yang tinggi di dalam kerajaan ini. Boleh berkatakan macam tu, tuan? Bolehlah. Mungkin peminat saya dah tertunggu-tunggu atau tertanya-tanya dan tak sabar. Sebelum saya perkenalkan panel saya, apa yang saya minta adalah kalau ada sebarang persoalan mengenai tajuk kita pada hari ini, minta untuk tinggalkan komen dekat bawah. Nanti saya akan bacakan kepada panel saya, dan yang sedang melihat boleh share ataupun teruskan like program kita supaya lagi ramai yang akan tahu dan menerima manfaat dia. So hari ini skop ataupun tujuan utama kita bercerita tentang hala tuju dia seorang peguam. Betul kan? Ya, betul. Itu juga orang. Apa boleh nak masa kan? Boleh kenal diri sikit saya ringkas. Mungkin ramai yang tanya-tanya, siapa abang yang segak juga? Terima kasih. Saya anggap itu sebagai satu pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan semua. Saya Syarul Azrin bin Ghazali, bertugas sebagai penasihat undang-undang di Majlis Bandar Ipoh. Saya mula join MBI ni pada tahun 2006 tahun 2006 dan sehingga sekarang, dan saya mula masuk sebagai seorang peguam pada tahun 2001. Lepas tu jadi peguam selama 5 tahun, lepas tu baru join MBI. Sehinggalah sekarang, dan insya-Allah sampai pension. Sampai pension. Harap-harap juga. Segala yang lepas program ni rindu-rindu dengan Syarul ataupun Tuan Syarul kita, bolehlah datang ke MBI juga. Okey, baik tuan. So dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitu lawyer ataupun peguam cara. So dia punya spek ni besar. Betul. Dia spek ni besar dan orang kata ini orang-orang yang bijak pandai ni selalu dia hafal buku, telan buku. Pandangan tuan tentang sektor lawyer tu. Betul ke orang tanggapan orang ni untuk orang-orang bijak je sebenarnya duduk dekat situ? Okey, alright. Terima kasih soalan tu. Mula-mula sekali nak kena betulkan. Ada semua orang bijak duduk dah cukup. Alright. So macam ni tahu, bila nak jadi peguam ni, mula-mula sekali kita kena buang mindset kita apa yang dalam TV tu semuanya tak betul lah. Yang dalam TV kan, orang nampak yang ada pegang lepas tu hakim dia pakai wig dia, semua itu khayalan. Okey. Kalau pergi mahkamah dekat Malaysia ni, dia takkan nampak hakim pakai henna, dia takkan nampak hakim pakai wig. Okey, tak. Right. Apa yang saya nak kongsikan sekarang ni adalah benda yang di mana orang awam secara rata-rata ni tak tahu. Kan macam mana nak jadi peguam, kenapa saya nak jadi peguam, apa keperluan untuk jadi peguam. Seperti mana yang tuan cakap tadi lah. Yang baik, memang kami kena banyak membaca. Memang kami kena banyak menghafal. Tapi itu menghafal dan membaca tak menjadikan kami ni seorang yang membosankan lah. InsyaAllah tidaklah. Pengencik saya takut ni dia. Dia orang gambar macam tegas. Rupanya bila kita ni masuk ayah juga orang kata.
Untuk yang ni lah, untuk anak-anak yang baru mula nak kita fikir-fikir ke mana aku nak pergi selepas ni kan, nak target. Let's say lah aku nak jadi pengguam Antara benda yang anak-anak semua ketahui, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua ketahui adalah memang kena banyak tumpukan lebih kepada subjek-subjek yang melibatkan bahasa. Bahasa. Baik. Bahasa Malaysia, Okey. bahasa Inggeris. Dua tu wajib lah. Lepas tu juga dia nak tengok sejarah. Sejarah. Okey. 3 subjek ni memang core. Dan satu lagi subjek tu kalau anda kata dia ada apa nama, kiranya penambah rasa lah. Okey, subjek-subjek macam sains ke kan, ataupun apa nama PQS, Quran Sunnah ke, syariah ke, benda-benda itu akan menambah. Tapi yang utama itulah bahasa, English, BM dan juga sejarah. Itu memang wajib. Sebab saya dulu masa mula apa nama nak ambilnya kan, saya pun terfikir kenapa nak kena English. Rupanya memang kita belajar tu dalam bahasa Malaysia. Okey. Tapi buku rujukan semua bahasa Inggeris. Kan? Kita faham lecturer cakap apa kat depan, tapi lecturer suruh rujuk bahasa, rujuk buku rujukan. Kita tengok semua buku-buku ni semua tebal tau. Itulah saya kata tadi. Dan Ini telah buku tu ada satu kata tau. Memang kita kena baca dan kita kena cuba faham. Sebab bahasa yang undang-undang ni dia tidak semudah yang kita nampak macam orang luar. Contoh Okey. Saya bagi contoh yang kat Ipoh lah, yang berlaku dekat Ipoh lah. Okay, kita punya ayat undang-undang kita adalah kalau bahasa biasanya adalah nak parking di Ipoh bayar. Yes, betul. Kan mudah kan? Pakai apps ke kan? Okey. Dia punya ayat je nak parking di Ipoh bayar. Okey. Tapi ayat undang-undang ni adalah tiada siapa boleh membenarkan diletakkan sebarang kenderaan di mana-mana petak di dalam kawasan pentadbiran Mali Bandaraya Ipoh tanpa terdahulu membuat sebarang bayaran seperti mana yang telah ditetapkan di dalam jadual telah diwatakan. Pendek kan? Ya, saya kena puji. Hebatlah tuan belia. Itu masa belajar tu kita buat summary, memendekkan karangan. Betul. Undang-undang dia kena menanyang buat karangan. So that's why saya tekankan mesti ada literature. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sejarah. Sejarah pula memang kena hafal sebab kita kena hafal kes. You nak berbual apa-apa pun boleh, tapi mana apa kes yang menyokong kita argument. So memang kena banyak hafal kes. So janganlah makan kepala ikan. Kurangkan makan kepala ikan, kurangkan makan semut, atau minum semut. Itu semua. Okey. Terlebih dahulu bagi nasihat dan petua awal. Okey, baik tuan. Macam kita tengok kan, jadi sejarah, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi subjek core lah. Orang kata kalau boleh skor A. Dekat dalam. Sekarang bukan A, sekarang ni A+. Sekarang kena A+ tuan. A+. Faham. So kalau macam contohnya, salah satu tu mereka terkantoi, ada peluang lagi tak tuan? Kalau untuk yang tapisan untuk masuk universiti umum lah, yang awam ni kan, tak lepas lah. Tak lepas. Itu memang jadi priority dan wajib. Okey. Baik. So kalau macam lepasan SPM, mereka bagi lepasan SPM, mereka cemerlang bagi 3 subjek ni. Okey. Cemerlang bagi 3 subjek ni. So dalam permohonan untuk mereka sambungkan pendidikan mereka atau lanjutkan pelajaran mereka, kos apa yang paling penting untuk mereka? Kos apa kalau anda kata 3 subjek ni, kalau saya lah kalau saya punya pandangan memang dah nampak hala tuju tu. Kalau saya dulu kita nampak dia ni budak sastra ni, geng sastra ni betul you ambil subjek undang-undang lah kan. Kalau geng sastra ni sendiri dia akan banyak melibatkan macam bahasa, TESOL ke, undang-undang, lepas tu banyak benda baca lah. Banyak benda baca. Kejuruteraan tu macam tak berapa kena. Kejuruteraan macam tak. Mungkin so memang dikatakan terus pergi ke law ataupun subjek literature lah. Okey, faham. Kalau macam contoh tuan, macam saya recap sekejap sesi yang ke-11, iaitu bagi mereka yang jurutera. Jurutera ni macam bila saya dapat bila dia orang pergi ke diploma, mereka wajib untuk ambil degree. Okey. Baru mereka dapatkan title mereka IR ataupun ada ujian khas di mereka lah. So kalau macam pengguam ini sendiri, dia habis saja diploma, adakah kewajipan untuk dia orang pergi ke degree, dan ada tak ujian khas kelayakan itu sebelum dia orang menjadi seorang pengguam? Alright. Untuk jadi pengguam
Lepas habis tu kita akan masuk matriks asasi undang-undang lah. Selepas tu kita akan ambil degree selama 4 tahun. Okey. Memang kena ambil degree lah, sebab kalau memang wajib ambil degree, sebab kalau you tak ambil degree, you tak boleh untuk praktis. Praktis tu maksudnya berprogram. Okay? Bila you dah habis ambil degree 4 tahun, tapi kalau kata kantor ni 5 tahun lah. Dia ada super senior semua kan. Tengoklah sampai bila dia tamat dia setahun didik dia bila. Okay, dah habis semua, kita ada lagi. Kita ada dinamakan chambering pula. Chambering? Chambering pula di 9 bulan. Chambering tu macam mana? Chambering tu dia macam doktor, dia ada housemanship. Kira macam apa, latihan. Dan dia ni perlu berlatih di bawah seorang peguam, yang mana peguam tersebut dinamakan master. Dia chambering tu namanya tutor, dia punya cikgu lah, dia kira macam mentor dia akan panggil master. So dia kena bertulis di bawah master ini selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Master saya dulu Datuk Syamsurah. Datuk Ajar Syamsurah. So dah chambering 9 bulan semua. Selepas habis chambering tersebut, barulah dia akan diterima masuk sebagai seorang peguam. Lepas tu baru dapat senarai nama tu, dia akan didaftarkan di dalam Bar Council. Okay. Majlis Peguam Malaysia. Lepas tu dapat pendaftaran tu, bolehlah nak praktis sebagai peguam. Cukuplah syarat itu. Baik, itu syarat dia. Kalau macam mereka, sebab tadi kan kata ada chambering selama 9 bulan. So 9 bulan tu mereka memang akan diberi, orang kata, kes khas oleh master tu untuk mereka uruskan. Kalau markah dia kena beri oleh master lah. Dia tak ada markah. Dia chambering ni dia bukan kira macam markah dah. Dia chambering ni dia akan tengok sama ada dia akan bagi task lah terpulang pada master nak bagi task apa. Kalau you perform dalam you punya task tu, hujung bulan yang ke-9 nanti master akan bagi surat sokongan mengatakan bahawa dia ni sesuai untuk diterima masuk jadi peguam. Kalau anda kata dalam tempoh 9 bulan tu mula master tak nak sign, merepek lah kat situ. So dia kena extend lagi ke? Sampai dia minimum 9 bulan. Sampai dia betul-betul fulfill kepuasan hati master tu, baru dia boleh jadi peguam. Faham. Baik. And then kalau dia ada macam, kalau macam kita tengok konselor kan dia ada berapa duration, and then kalau orang tak selesai dengan duration tu, dia orang kena ambil semula. Kalau macam peguam, habis saja yang chamber selama 9 bulan tu, and then master dah bagi surat orang kata sokongan lah. Dia seorang peguam. Misalnya tiba-tiba dia dapat surat tu, dah beberapa tahun dia tak pernah pun dapat kes. Adakah dia boleh patah balik kepada 6 bulan tu ataupun tak ada kes macam tu sebenarnya? Sebenarnya kalau orang dia kata selepas dia jadi apa nama dah cuma dia peguam tu, lepas tu dia tak ada kes semua, bukan sebab of the practice, sebab dia tak cari klien. Itu je. Nasib dia malang lah, rezeki tak sampai kat dia kan. Cuma itulah saya rasa rata-rata majoriti daripada kita ni yang menonton adalah orang Perak. Dan ini pengalaman saya kan masa saya chambering dulu dan masa jadi peguam dekat Ipoh ni lah. Bila chambering dan kita ada peluang praktis di Ipoh ni, sebenarnya peluang kita untuk jadi lebih market tu memang lebih tinggi tau banding dengan dekat KL dengan Selangor. Sebab di Ipoh saya kena buat semua. Masa saya chambering, saya kena buat dispatch. Saya kena buat agreement. Saya kena pergi buat saman civil biasa. Saya juga kena buat defense. Saya juga kena pergi pejabat tanah. Saya juga kena buat marketing. Saya juga buat kes accident. Okey, di Ipoh ni sebab dia punya market tak terlalu besar, jadi semua orang kena buat semua benda. Kalau di luar, contoh macam di KL kan, kalau orang ni buat accident saja daripada celik mata sampailah dia pejam mata. So kalau anda kata dia diberikan dengan benda lain tadi, aku tak libatlah benda ni sebab aku memang tahu pasal accident saja. Sebab lawyer ni dia macam doktor juga tahu. Ada doktor yang general practitioner, ada doktor yang telinga, ada doktor mata. Lawyer pun juga. Dia ada skill dia juga masing-masing. Yang ini buat accident saja, yang ini buat kes kriminal saja, yang ini buat perjanjian saja. Dia jarang dapat lawyer yang boleh buat semua. Yes. Tapi dia tak jadi masalah untuk seorang lawyer tu kalau dia mampu untuk cover semua, tak jadi masalah. Bukan macam contoh dia graduate untuk bahagian accident. Tak ada. Graduate sama-sama. Cuma pilihan dia adalah selepas dia praktis tu dia nak ambil apa. Dia pun ambil dia apa yang dia suka.
So kalau macam tu tuan, bila tuan kata dia banyak feel betul. Banyak feel bagi seorang peguam ni kan. Puan nampak lah. Mungkin kita touchdown ke Ipoh, Okay. Perak terlebih dahulu. Okay. Bidang peguam, dia punya jawatan lah, mungkin CB Kapten, yang paling kurang sekali dekat Ipoh kan, dekat Perak ni. Bahagian jenayah tu, Ya. bahagian tuntutan ke harta ke, tuan mana yang nampak yang mana yang paling kurang sekali peguam dekat Perak ni? Yang paling kurang sekali yang saya nampak ni kes-kes jenayah lah. Kes jenayah lah. Yang saya nampak setakat ni lah. Sebab satu ialah kita bercakap pasal jenayah kan. Jenayah dia akan melibatkan complication yang mana kita sendiri pun tak tahulah berani ke tak berani nak menghadapi. Sebab dia kalau dah tak ada pilihan tu paksalah. Tapi daripada yang banyak-banyak saya nampak ni sebenarnya ada cara yang untuk mendapatkan income yang cepat dan mudah, iaitu dengan cara convincing. Convincing ni adalah bab perjanjian dia. You tak payah pergi mana-mana kan. Lepas tu you buat perjanjian dia, duduk pejabat, you buat perjanjian semua, lepas tu settle perjanjian, orang bayar. You tak payah pergi court pun. So sekarang ni yang saya nampak ni lah dia ada satu skill tau yang mana saya rasa agak dia bukan satu skill yang kita boleh belajar dalam kelas. Yang skill ni pun saya tahu selepas saya habis dah grad semua, dah habis bila nak start kerja baru saya dapat tahu skill ni sebenarnya you tak boleh belajar dalam kelas, tak ada lecturer pun boleh ajar skill ni. Namanya advocacy skill. Apa tu? Advocacy skill. Advocacy, ADVOCACY. Advocacy skill. Itu macam itu dia. Macam komputer. Tapi macam ni, okey. Contohlah saya masuk mahkamah kan. Okey, ada magistrate ke depan. Okey, saya bangun, saya perkenalkan diri. Okey, yang puan magistrate, saya Syahrul bagi pihak plaintiff dan rakan bijaksana saya bagi pihak defendant. Okey, itu kalau biasa-biasa lah. Okey. Yang advocacy ni pula cakap dia yang ada lebih sikit advocacy skill yang cakap, selamat pagi yang dihormati Puan Magistrate. Hari ini saya rasa berbangga dan bertuah kerana dapat kita buang ayat tu boleh katakan dia mat bunga-bunga. Tapi baik dengan benda tu memang saya nampak bila ni, dan kita kadang-kadang bila kita bercakap jadi kita rasa macam okey tau. You bayangkan kita berdiri dekat tempat dalam mahkamah, semua orang duduk, semua orang diam, semua tengok kita. Yang itu tu yang akan kalau orang tu tak cukup confidence, dia tak biasa, dia akan rasa macam kadang-kadang suara minta keluar, nak sebut nama tersebut nama orang lain. So kalau kita dah cerita tempat tu kan tuan, macam tuan masih ingat lagi tak macam yang first case yang tuan kena uruskan, rasa dia macam mana tuan? Saya yang saya cerita ni masa tu saya saya punya masa tu ada seorang program yang kiranya agak terkenal juga lah. Kalau saya sebut nama seorang kenalnya kan. Dan dia punya advocacy skill dia tu memang bila kita guna dan dia senior, dan bila dia cakap macam tu kan, panjang dia cakap, aku ni nak cakap apa ni yang dia nak cerita, dia nak intro tu. Sampai masa dia macam psycho dia. Itu tu yang senior punya skill tu. Kita jangan guna nama kat saya kan. Kita nak dua saya. Well, tuan nak dia kan, orang tarik benda kan. Buka bisa je tu. Tapi psycho untuk yang junior macam saya. Mati aku lepas ni. Kalah ni. Belum apa-apa baru first sebutan. Kalah ni macam ni. So dia tu rasa lain tu. Baru saya tahu selama ni saya ditipu. Baik besar-besar ditipu. That's why bila siapa-siapa yang nak bermasuk dalam bidang legal ni, satu mental kena kuat lah. Mental kena kuat. Dan sebab kita tak boleh expect aku nak lawan dengan orang ni, aku nak lawan dengan orang ni, tak boleh. Kita boleh expect macam tu. Tengok nama dia mungkin kita tak kenal, tiba-tiba yang datang, dia ni rupanya. Sebab dalam firm tu tak semestinya macam saya buka firm kan, saya tak kena buat nama saya. Tak semestinya kena buat nama saya kan. Syahrul Engko tak nama saya, mungkin tak nama orang lain kan. Tapi bila datang saya datang,
Saya terkenal begitu lah. Okey, faham. So, dekat Malaysia ni ada antara peguam yang ditakuti lah kan? Dia dia bukan nak kata takut sebab dia ni, tapi takut sebab dia punya aura tu. Aura tu. Faham. Okey. So kalau macam tadi kan, tuan dah ingat kan kes pertama tuan, iaitu ada juga skill-skill yang tuan kongsikan kepada mereka. Jadi kalau macam tuan melihat sendiri, orang kata kesediaan seorang mahasiswa. Okey. Kesediaan seorang mahasiswa yang nak keluar untuk jadi peguam. Kan? Adakah dia orang betul-betul sedia dan pengalaman tu yang akan sediakan dia orang lagi kuat? Okey. Berdasarkan pengalaman saya lah saya keluar saja daripada apa nama U tu memang saya dulu. Okey. UAE So keluar saja daripada U tu, saya punya kepala, aku nak jadi peguam, tapi macam mana aku nak jadi peguam? Sebab yalah kita tak ada insight tahu. Takkan saya nak tanya lawyer ni macam mana kan. Kita masa tu kita tengok lawyer pun dah kata, lawyer ni dia punya ni macam hebat gila. Kita jadi takut nak approach tau. So kita keluar dia tu memang tercapai-capai terkapal-kapal, siapa lah yang nak refer. Dulu pun tak ada Google. Yes, Kan sekarang ni dah ada Google, you boleh check tengok kan. So maklumat untuk mahasiswa tu keluar dan prepare secara mental dan fizikal itu memang sekarang ni masih better daripada dulu lah. Tapi saya tak nampak sebenarnya sekarang ni diorang menggunakan kemudahan yang sedia ada ni untuk jadi lebih well prepared daripada kami dahulu. Maklumat tu ada, nak tak nak je cari. So diorang pun kurang prepare ke nak cakap macam mana tu tuan? Kurang prepare. Ada sebab kalau tidak tak ada dah apa namanya drama ketuk family tak ada dah. Dah tak ada kurang. Benda tu masih lagi tinggi sekarang. Dia nak betul-betul nampak macam peguam lah tu. Kita macam dekat Malaysia ni lawyer ni kena macam ni kan. Dia ada sistem yang berbeza. Kat Malaysia ni kita tak ada guru. Okey. Kalau dekat kat Malaysia tak ada guru. Tengok, tuan sendiri dah tahu. Kat Malaysia tak ada guru. Okey. Habisnya yang juri ni dekat luar negara, contoh dekat Amerika, itu kat luar negara. Kalau dekat Malaysia ni, kita lawyer peguam dia ada side dan juga hakim. Kita bertiga saja. Tak ada juri-juri semua tak ada. Dia punya sistem dah lain. Kita kat sini hakim kita nama sistem tu adalah sistem adversarial. okey. Yang ada juri ni sistemnya adalah sistem inquisitorial. Okey. Beza antara dua ni adalah hakim di Malaysia dia tidak akan tanya soalan. Hakim di Malaysia tak akan Tanya soalan. Dia dengar saja. Dengar soalan dia cacik jawapan. Dengar soalan cacik jawapan. Okey. Yang di luar negara apa panel tu tanya ataupun dia punya counsel tu tanya, tiba-tiba hakim sebut, you boleh cerita tak? Dia pula yang tanya. Malaysia tak macam tu. Sebab sekarang ni di Malaysia peguam hanya perlu meyakinkan hakim. Di luar negara peguam dan hakim perlu meyakinkan juri. Lain. Jadi macam mungkin tuan boleh kongsikan sikit lah kot. Bila tuan yakinkan hakim akan take note dia perdebatan nama kan bisa gitu kan. And then proses seterusnya tu ke mana sebenarnya? Okey. Contoh sekarang ni dalam kita berdebat ni. Okay, kita dekat mahkamah ni baru lawan. Okey, apa you punya klien you kata A, saya punya klien kata B. Okey. Undang-undang ni yang bagusnya apa tahu? Dia tidak ada jawapan betul ataupun salah. Okey. Tapi dia akan tengok degree mana you banyak mana kau betul, banyak mana kau salah. Okey. So antara kita berdua ni yang mana kemungkinan besarnya paling betul? Dia bukan 2 sampai 2 4. Dia tak ada persen betul dia tak. Yes. Tapi antara kedua ni yang mana satu yang rasa-rasanya boleh pakai. Kan? So saya akan argue, you akan argue. Hakim akan tengok berdasarkan daripada argument kedua-dua ni, dia akan bagi keputusan, okey. You menang, you kalah. That's all. So dalam penghakiman itu, contoh macam saya kan, let's say saya tuntut, saya nak apa nama 100,000 lah. Okay, you kata tak boleh sebab you dulu pernah halalkan 100,000 tu. So kita merasa lah. So hakim ni, dia mungkin ni, dia ni mungkin apa tipu ni. Okay, kau bayar balik 100,000. Itulah, itu penghakimannya. Dan kertas itu, yang 100,000 itu, saya boleh gunakan untuk tuntut pada klien tuan. Penggunaan
daripada Ya, hakim ya. keputusan. Nak minta lelong rumah ke, suruh lelong tanah ke apa, tu pulang. Okey, baik, faham. Jadi kalau kita tengok bagi jawatan-jawatan atau pekerjaan sektor-sektor yang lain. Kita ada junior, ada eksekutif, yang ketua eksekutif. Kalau macam peguam pula, kan dia start daripada chamber itu sebenarnya. Naik kepada peguam. Itu peguam tu apa yang dia boleh jadi? Hakim ke? Tak. Dia macam lain. Daripada peguam yang hakim. Okey. Memang lain. Saya ingatkan dia satu flow. Tak. Flow yang berlainan. Memang flow yang berlainan. Sebab peguam ni kita akan bagi junior lah, yang mana junior lawyers, and then lepas tu dia tak ada senior lawyers. Dia tak ada senior lawyers. So di mana bila once dia dah sampai 7 tahun saja, dia dah praktis 7 tahun, dia dah boleh ambil pupil. Dia boleh chambering. Contoh saya dah ambil 7 tahun. Sebelum ni saya chambering. Lepas tu saya dah kerja 7 tahun, saya pula boleh ambil orang chambering dengan saya. So once saya dah di master, dan dah kira senior lah tu. So kiranya kalau ada yang melihat sekarang ni, dia habisan jurusan lawyer, pun nak jadi lawyer, so dia boleh jumpa tuan lah untuk jadikan master. Saya dah bukan jadi peguam sekarang. Saya dah join manja baru itu. Saya tak boleh jadi peguam. Kalau saya nak jadi peguam, saya kena berhenti kerja MBI. Lepas tu renew saya punya sijil sebab saya dah dapat. Dan sijil. Okey, macam saya cakap tadi lah, once you dah habis complete semua, lepas tu kita dapat mendaftar dekat majlis peguam, dia akan bagi satu nombor siri tau. Nombor siri, okey. Nombor siri sijil itu. Simpan nombor siri sijil itu. So let's say sekarang ni bila saya tak nak praktis, saya tak renew. Okey. Lepas ni kalau saya nak praktis, saya just gunakan saja nombor dulu, saya renew balik. So kalau yang tu saya maksudkan tadi, di mana yang nombor itu dia expired berapa lama? Tak ada. Tak ada expired? Tak ada. Macam contoh lesen. dia cuma kena macam katakan tuan ada degree lah. Degree ada expiry date. Tidak. Kan? Sama tu. Yang you complete everything, itu kira-kira macam you punya pendaftaran yang mengatakan you layak untuk jadi peguam. Kelayakan itu tidak akan terbatal. Lepas tu yang tuan kata bila nak masuk balik yang kena renew tu disebabkan oleh apa? Sebab saya dah lama tak praktis. Dia saya pada sijil itu, dia ada satu lagi tau, sijil annual nama ni. Sijil annual? Sijil annual ni nak kena renew. Okey, macam kata tadi kita dulu lesen memandu. Ada satu lesen memandu, lepas tu ada satu lagi yang kad yang renew. So memandu itu adalah kita punya pendaftaran yang ada nombor siri itu. Yang sijil annual itu adalah yang renew setiap tahun. Tu dia kena renew every year. So saya dah praktis, so tak adalah sijil annual tu. Tapi yang nombor saya masih ada lagi. Faham. Jadi yang annual tu yang perlu di renew. Mahal tak kos dia nak ini? Tak mahal. Range dia? Range saya tak sure. Sebab saya dah lama tak itu. Dah tahun 2006 RM5 bisa lemak dengan sekarang RM1.50 bisa lemak dah baru. Nasi lemak dia cepat. Lauk asing. Saya nampak juga ada satu soalan daripada Facebook kita, mungkin boleh tengokkan dulu. Okey. Untuk daripada siapa ni, nanti tolong tak tuliskan, nak dapatkan perkhidmatan nasihat peguam, kena sign kontrak dulu ke atau boleh call form? Mana ni? Okey, so nak bagi contoh, itu adalah urusan hartanah. Daripada Akila, daripada view Facebook kita. Okey, dia kadang-kadang klien ni dia ada buat shopping tau. Shopping di mana dia akan telefon phone A, tanya range berapa. Okey, kalau banyak ni aku nak berapa legal fees. Lepas tu dia pergi phone B pula, dia tanya, dia pergi shopping lah. Masuk dulu dengan kad. Dalam aku nak beli. Dia akan nak gitu juga. So peguam ni pula, walaupun kita pun sama satu career yang kiranya respected jugalah kan. Kalau katakan tuan sakit lah, tuan nak pergi klinik ke ataupun tak pergi klinik, saya kalau demam sini baru RM5
Lepas tu keluar balik pergi klinik sebelah ni boleh kata tak? Boleh, tapi prefer untuk terus pergi satu je ada. So dia punya level profesional tu sama. Okay. So apa yang kita buat ni adalah kalau klien minta telefon, minta quotation semua, selalu ni memang kita tak akan bagi sebab kita tak nak dia compare dengan yang lain tau. Sebab ini market masing-masing. Okay, kalau andai kata dia minta kita call kita, lepas tu dia kata you datang dulu, kita bincang, lepas tu kita buat formal contract, masa tu dia akan beritahu sebab yalah bila dah ada contract baru dia akan bagi advice. Sebab there is no such thing as free advice. Faham? Sebab lawyer ni dia selain daripada documentation, orang pergi lawyer untuk khidmat nasihat. So khidmat nasihat tak bertulis. Dia cakap kalau dia telefon boleh dapat khidmat nasihat. Kan? Memang pakai lima bulan depan semua. Baik. Okey, dan boleh masa tadi saya dah tengok apa ni tuan dah ceritakan, iaitu di mana first bila tuan masuk di peguam agak gugup, ada yang ada salah apa semua. Okay. Mungkin tuan boleh cerita kan kes first yang tuan menang dan macam mana perasaan seorang peguam bila dia menang kes tu tuan. Boleh tuan macam orang gambarkan kan, sebab saya tak pernah jadi peguam, tengok dia orang lawan kes ni kawan ni kan. Saya ada satu perasaan berjaya ke. Ada tu tuan. Saya bila menang tu sedih juga. Sedih pula. Sebenarnya tak perlu. Kita ada kes-kes yang mana masing-masing ada expertise masing-masing ataupun feel masing-masing. Tu kalau tuan bayangkan tuan menang kes tu tapi tuan berjaya membankruptkan seseorang. Tuan rasa macam mana? Dia kejaya sebagai seorang peguam ni bukanlah dia tak macam kita di lumba lari tau. Bila you menang dapat nombor 1, nombor 2 you bangga. Ya, betul. Peguam ni dia macam shilling lah, dia ada two side of the coin. Bila kita menang orang lain kalah. Bila kita berjaya, klien kita berjaya, klien dia kalah. Kan macam saya dulu saya bawa kes untuk institusi perbankan. Kita tuntut bayar hutang. Dia tak boleh bayar hutang. So, kita bawa pergi mahkamah dan kita minta supaya mahkamah bankruptkan dia. Saya okey lah, memang saya menang lah klien saya. Tapi dia bankrupt lah. So, dia punya Kiranya peguam ni kena ada yang hati yang kental. Betul. Kalau ada buat hati kat rumah kesian pula. Sebab ada satu kes yang saya kendalikan tu memang ada seorang saksi tu memang dia menangis pun masa dia jadi dalam kandang saksi. Dia dijatuhkan. Bukan dia jatuhkan hukuman. Masa dia dalam kandang saksi, kita peguam kita akan tanya soalan dia tahu. Ni soalan ni pun saya cakap dalam skill advocacy ni tahu. Cara macam mana kita nak meyakinkan, sebab kita tanya soalan hakim akan dengar. Jawapan dia pun hakim akan note down. So kita nak bagi saksi tu rasa mula seronok, lepas tu dia naik tu time tu kita masuk, dia ada skill nak tempo kat situ tu. So kalau hati tak kental tu boleh jadi masalah. Memang masalah tu. So jadi pilihan untuk menjadi seorang peguam ni, bila saya berbincang dengan Tuan Syahrul, nampak gayanya banyak juga kemahiran tambahan di luar bilik darjah. Betul. Nak kena beraskan diri, lepas tu cara profesional untuk bercerita. Betul. Dia macam yang saya nampak yang peguam ni lah. Kadang-kadang benda yang kita baca tu dan kita nak sampaikan kepada orang, mungkin orang tak faham. Okay, kita baca dan kita ceritakan kepada orang, orang itu kena faham. Yang itu skill penghadaman yang peguam kena ada. Sebab bayanglah you baca banyak ni. Kan? Banyak fakta kan. Nak bagi hakim tu faham macam mana kita faham. Bukan senang lah. Dia kena nak susun satu-satu A, B, C, macam ni. So kini sebelum macam contoh besok nak pergi ke mahkamah ni, tuan pun dah kena rancang strategi hari ni mana nak bukan esok. Dia tengok betul file tu. Kalau anda kata file tu sebut complicated, mungkin masa seminggu juga tau. Sebab saya nak tengok balik dokumen tu dan susun balik macam mana. Okey, baik. Tuan, kita ada soalan lagi daripada Facebook kita, daripada
Cik Sakinah, tapi saya rasa tadi tuan dah jawab ni, tapi mungkin tuan boleh pencerahkan sikit. Dia kata perjalanan kerja nak menjadi hakim dengan peguam sama ke? Saya rasa tadi tuan dah touch, mungkin tuan boleh recall sikit, pencerahan sikit je. Alright. Perjalanan dia sama, tapi ending dia berlainan. Oh. Maksudnya kena ambil degree juga. Okey. Kan, tapi bila nak jadi hakim, kita kena memohon jawatan di Suruhanjaya Kehakiman, bukan jadi peguam. Dah dua benda lain. Kehakiman. Kehakiman. Dia dah dua benda yang berbeza lah. Contoh macam saya nak jadi lawyer, dan juga saya nak kerja dengan majlis atau majlis Ipoh ataupun federal lah. Saya kalau nak minta kerja dengan firm, saya akan minta kerja kat firm tu. Kalau saya nak kerja dengan government, saya kena isi borang SPA. Okey. Dua benda yang berbeza. Tapi dia punya perjalanan dia sama. Perjalanan dia kena ada degree juga. Degree dan tiga subjek utama iaitu BM, BI dengan itu memang core. Yes. Memang wajib. Harapkannya Cik Sakinah kita dapat jawapan, sebab tadi tuan kalau boleh tadi boleh recall semula, tuan ada ceritakan juga mengenai nak jadi hakim dan juga peguam. So untuk the next question daripada kita punya Facebook daripada Cik Rania, kalau mereka yang ambil form 6 ataupun SPM, syarat untuk masuk degree and law dan subjek apa yang dia perlu ambil masa form 6? Itulah sama macam tadi lah. Dan subjek bahasa memang sangat memang diperlukan, dan juga sejarah. Kalau form 6 tu sastra lah tuan? Ya, sastra. Sebab kalau anda kata kita punya basic untuk language ni tak strong, you masuk undang-undang memang ke laut lah. Sebab buku-buku dia memang jenis timbang kati. Timbang kati apa ayat lagi? Ini ayat-ayat orang sastra ni. Timbang kati kan? Sebab kami punya peksa, undang-undang punya peksa lah. Ni yang mana tahu nama undang. Boleh. Kami punya peperiksaan untuk undang-undang 3 jam ke 4 jam. Satu paper. 3 jam ke 4 jam untuk satu paper, dan kita dibenarkan bawa buku rujukan. Penbuktian. Yes. Okey, faham. Walaupun macam tu ada fail. So bayanglah. Okey, jawapan dia yang So bayanglah. Kita memang nak cari buku tepi semua. Kasi fail dia tak tahu. Okey. Jadi kalau macam tu tuan, mungkin sebab tuan kata tadi dia punya orang kata tuan kata dia ada di mana dia orang punya exam pun open book test, dan juga memang buku yang dia orang akan study case dia memang sangat tebal. Bila saya ada baca satu makta di mana engineering ni adalah, ataupun saya fikir engineering adalah salah satu subjek ataupun pendidikan yang paling tough sekali. Dia orang kata macam tu lah. Ke peguam lagi tough sebenarnya? Dia bergantung pada mental orang tu. Ini secara rata-rata saya tengok lah, orang yang ambil law ni selalunya matematiknya agak ke laut. Okey. Ni contoh tinggal lah kan. Dia kurang lah. Kira memang ada kalau kurang tu macam kira penyakit kan. Memang kata lah matematik ni. So dia memang banyak menghafal. Memang sangat-sangat banyak menghafal. So kalau nak kira subjek susah tak susah tu, semua subjek susah. Tapi kalau kena tanya orang, semua subjek senang. Saya mungkin dia boleh dah kita senior kan senang pula. Itu sebab tanya senior yang score, tu dia tanya senior yang fail. Sama juga macam ni. Kalau tanya kat saya akan cakap, saya akan cakap benda tu senang atau susah. Dia bergantung pada individu tersebut. Kalau individu tu rasa dia boleh carry dan dia boleh sanggup untuk nak hafal subjek-subjek yang semua, okey, pasti tak ada masalah. No problem. Tapi kalau rasa dia tak boleh nak carry pasal language, sebab kami pun akan ada belajar bahasa Latin juga. Bahasa Latin kan? Sebab prinsipal undang-undang ni dia banyak digunakan dalam bahasa Latin. Okey. Sebab tu yang dah diwakilkan yang lama dulu. Sebab kita memang ikut prinsipal daripada negara-negara Commonwealth. Okey, baik. That's why undang-undang kita sama dengan undang-undang India, sama dengan undang-undang dekat Australia, sama undang-undang dekat UK. Okey. Kita punya actually penal code kita, kanun kesisaan kita pun kita ambil daripada India. Okey. Dapat faham. Jadi dia punya orang kata standardized bahasa dia menggunakan bahasa Latin.
Untuk prinsipal. Untuk prinsipal. Untuk prinsipal. Baik. Sebab kalau sebut bahasa Latin pun nampak macam lawyer. Nampak. Tak perlulah awak nak bawa apa tukul lah. Ayo Wedan, okay, next soalan daripada kita punya viewer juga daripada Cik Azmi. Okey, iaitu dia kata lebih baik menjadi peguam sivil ataupun peguam syariah. Mana lagi rumit bagi daripada pandangan tuan? Okey, mana lebih rumit ni? Syariah ni dia tidak complicated seperti mana mahkamah sivil. Sebab dekat mahkamah sivil kita ada macam-macam banyak atar. Lipun mahkamah sivil ni pula kita ada mahkamah rayuan dekat Putrajaya kan. Mahkamah syariah ni ikut negeri. Okey. Pulau Pinang sampai Pulau Pinang saja. Perak saja. Dan dalam mahkamah syariah pula tak wajib you kena ada lawyer. Okey. That's why kalau orang bercerai, kadang-kadang dia pergi sendiri je kat situ, saya nak bercerai, tak pakai lawyer pun. Tapi dekat mahkamah sivil kena ada. Wajib ada. Ya. Okey. Sebab dalam mahkamah ni dia ada macam code of conduct lah. You masuk-masuk tu kan cara kita bercakap pun bukan hakim saya ni, dia bukan jenis macam tu. Dia ada cara untuk carry kan. Lepas tu mahkamah syariah pula, kalau katakan macam saya dapat sijil, macam tadi yang sijil annual council tu, saya boleh pakai seluruh Malaysia tau, kecuali Sabah Sarawak. Okey, baik. Saya boleh pergi masuk mahkamah mana-mana pun dekat sebenarnya Malaysia ni. Okey. Kalau untuk mahkamah syariah pula, you ikut negeri. Okay. You nak praktis dekat Perak, you kena mohon dekat negeri Perak. You tak boleh pergi praktis kat Selangor. Okey. You kena mohon dekat Selangor pula. Kat Kelantan pun sama. So, satu sijil boleh pakai semua dan satu sijil untuk ikut negeri. So, bergantung kepada preference masing-masing. Baik, faham. Jadi kalau macam tu tuan, bila saya terfikir pula, bila tuan kata tadi, bila masuk kepada soalan Cik Azmi iaitu syariah ataupun sivil, dan tadi tuan kata ada yang boleh pergi ke jenayah atau apa semua. Yang tu bila contohnya saya habis degree in peguam, dan saya nak masuk yang 9 bulan chamber tu. Waktu bila saya kena tahu apa yang saya minat dan waktu bila saya kena pilih cabang yang saya nak cari tu? Cabang yang you nak pilih bergantung kepada apa market yang ada kat depan mata. Market depan mata. Faham? Sebab kita ni bila ialah dah real life kan, kita kat depan mata. Contoh, aku nak buat kes accident je lah. Tengok kat depan kita tu 2 bulan sekali accident. Macam mana nak buat kes accident? Kan? Tapi aku nak buat perjanjian beli rumah je lah. Tengok kat situ ada orang beli rumah. So, dia satu, kita punya preference. Satu lagi, kita punya survival dan market lah. That's why. That's why saya cakap dekat Ipoh ni dia ada kelebihan sebab dekat Ipoh ni you kena belajar semua. So apa yang melintas depan mata kita sapu. So cabang tu dia macam contoh chamber kan. Cabang itu adalah mengikut pada master sendiri ataupun master. Kalau master tu ambil semua, kena belajar semua lah. Itu yang peguam dia dekat master dia. Baik, faham. Kena betul pilih master tu. Kalau you pilih master yang memang ambil accident-nya, memang you akan buat kerja accident. So itu pilihan kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Pilihan kita. So kalau macam tu mungkin boleh jatuh pada nasihat lah tuan. Nasihat yang bukan nasihat yang panjang hujung. Saya nak ambil nasihat yang ini dulu. Macam mana kita nak tengok pemilihan cabang tu, nasihat daripada tuan? Pemilihan cabang tu saya nak bagi tahu pun susah sebab saya memang masuk semua. Kan? Saya ada buat agreement, saya ada buat accident, saya ada buat criminal, saya ada buat hutang, saya ada buat harta sepencarian. So, saya nak kata bidang mana tu bergantung pada preference sebenarnya, bergantung pada diri masing-masing. Sebab saya suka, sebab setiap satu tu adalah dia we can be jack of all trades. Kita tahu semua, tapi tak adalah mahir semua. Tapi kita tahu. Jadi bila orang sana sembang, kita okey macam ni. So kita dah ada basic tahu. Saya ni tu. Kan, saya tak nak aku nak tahu buat agreement saja kan. Tapi tak benda-benda lain saya tak tahu. Tapi bila benda lain datang, dia apa dia cakapnya aku tak faham. Itu saya suka je lah. Saya nak tahu semua, tapi tak adalah expert semua. Tapi at least saya tahu semua. Baik, so
Mungkin kita dah nak di penghujung rancangan. So macam biasa, ngopi kita dalam masa sejam. Tapi banyak juga soalan yang saya nampak dekat Facebook. Kalau yang saya tak dapat baca tu, saya minta maaf. Dan ada juga soalan yang saya baca, sebenarnya dia dah dijawab oleh Tuan. Mungkin Tuan dia ada recap satu dua. Kalau tak dapat tu, nanti mungkin boleh tinggalkan komen kat bawah tu terus. Nanti saya akan forwardkan kepada Tuan dan nanti kami akan reply kepada anda punya soalan. Cuma mungkin di penghujung-penghujung ni Tuan, bila Tuan katakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, tiba-tiba saya nampak ada satu soalan tadi daripada Husaini dan staff saya. Dia muat kawan. Muat dia dibuat. Kenapa digunakan untuk muat nak masuk degree law? Muat dulu kan. English. So, kenapa? Mana dia kalau pesan bersin keluar sejuk. Itu pasal. Kalau untuk ni at least 3.5 lah. 3.5. Sekarang ni ada muat time saya dulu ada 3.19. Apa dia tu? 3.19. 3.19. Tak ada orang kan? Nampak sangat beza. Itu pasal dia. Saya nak ya ini tu dapat betul. Triple tu English apa nama Cambridge punya level. Dia optional masa kami ambil SPM dulu. So saya ambil English. Ada satu lagi apa 319 apa English punya level tapi memang Cambridge punya level. Kita orang ambil yang tu. Sekarang ni yang Cambridge punya level tak dimasukkan dalam kita punya syllabus. So basically ikutkan budak-budak sekarang ni yang kira English tu memang kiranya memang Cambridge punya level lah. Cuma yang muat ni ada satu lagi tapisan untuk apa nama untuk English lah proficiency. Okey, baik, faham. So kiranya muat tadi dah menjawab soalan saya ni iaitu 3.5. So kita penghujung ni kita ambil sebagai diri Tuan lah Tuan masuk peguam ni sebenarnya atas minat ke, terpaksa ke, ataupun tiba-tiba jadi peguam lah. Okey, peguam saya rasa ni lah masa budak dulu budak dulu kan kita masa itu saya lah dihidangkan dengan cerita-cerita TV LA Law, lepas tu LA McBeal, lepas tu ada movie sebab masa tu saya suka tengok cerita ni, saya tak tengok pun ni ini pun tapi kan kena tu lah bila SPM tengok subjek ini macam boleh pergi ni. So the rest is history lah. Mohon masa tu UPA tengok boleh masuk law. Ambil. Faham. Mojo grad. Kita boleh grad. Sampai ini banyak je. Sedang contoh, kalau Tuan Syarul Nizam bukan seorang peguam, agak-agak Tuan Syarul Nizam adalah sebagai apa sedang? Kalau Syarul Nizam dia seorang lagi dekat office seorang peguam pada ketika ini. Tuan Syarul adalah siapa? Besar kemungkinan saya akan terlibat dalam bidang pendidikan kot. Untuk menjadi seorang pemimpin dan pengajar. Sebab bila dah sampai satu tahap tu di mana kita nak tengok bukan hanya kita berjaya seorang-seorang kan, kita nak tengok sama-sama berjaya. Dan saya salah satu sebab kenapa saya nak kongsikan benda ni juga dengan yang kat luar tu, sebab this is something yang di mana kalau you cari dekat Google pun belum tentu dapat. And it's not something sebab lawyer pun kami ada satu code of conduct kalau tuan pasal kami punya signboard tulisan tu hitam putih saja. Signboard mana tu Tuan? Law firm. Hitam putih dan dia punya size dia tidak melebihi 2 kaki. Itu memang dia punya di bawah Legal Profession Act memang tak boleh. And kami lawyer tidak dibenarkan untuk buat touting ataupun buat advertisement. So professional lawyer, a lawyer by profession cannot be here, tidak boleh berada kat sini dan promote pasal firm dia. Kami namanya adalah Legal Profession Act. Siapa yang buat macam tu sekiranya dilaporkan kepada Badan Disiplin Majlis Peguam boleh dikenakan tindakan. Tapi saya bukan peguam. That's why saya boleh berada kat sini dan berkongsi tentang cerita pasal peguam. Baik. Dan saya masuk soalan dan saya nampak tadi. Jadi bagi mereka sebab saya nampak soalan Afnan. Jadi kalau kita tengok sekejap ada Cik Afnan. Jadi bagi mereka yang peguam baru, yang bila tuan kita dah ada act yang macam tu kan. Saya tiba-tiba saya ternampak soalan ni tadi sebenarnya.
Tuan dia kata macam tu. So yang peguam-peguam baru ni, dia nak marketingkan diri dia macam mana? Melalui saluran yang macam mana? Itu yang sekarang betul kan. Saya ambil contoh lah, firm tu baru nak naik, dia nak perkenalkan diri dengan cara apa? Dia ambil kes kontroversi. Okey, ingat yang kita bincang tadi kan. So bila kes tu kontroversi, menang ke kalah ke, firm dia orang dah tahu. Ya. Kalau nasihat tuan pada peguam-peguam baru, dulu dengan cara yang yang itu saya bila yang buat sekarang. saya tengok tu alamak, takkan sampai macam ni sekali kan. Sebab kita pun kita ada nama satu legal fraternity tu, kiranya macam brotherhood legal kan. Takkan sampai macam ni sekali kan. So kalau anda kata that person tu dia memang betul-betul bagus kan, apa words akan travel. Dan dia orang kata, oh dia lawyer ni bagus lah, lawyer ni bagus lah. Dia tak perlu mengembang ataupun memarketkan diri dia. Kalau kerja dia memang bagus, orang akan cari. Kan, tak perlu bergantung kepada promosi lah, marketing semua. Tapi dia sendiri kena lah. Kalau dia cakap, aku terror. Tapi apa yang kau terror? Tak tahu, aku sendiri pun tak sure. Kau rasa aku terror apa? Terpayah dia begitu. Faham. Okay, baik. For the last question, untuk Cik Syarul, Tuan Syarul. Okey, boleh berikan satu nasihat kepada mereka yang luar saja, mungkin bagi pelajar-pelajar SPM ke yang habis, yang masih tak tahu lagi hala tuju mana you nak pergi. Mungkin ada satu nasihat kepada mereka semua, dia punya Tuan Syarul, dia punya hati yang mendalam ni, sebagai seorang pendidik ni kan. Apakah nasihat kepada mereka kalau mereka nak masuk ke dalam haluan kerjaya sebagai seorang peguam? Okey. Terima kasih kan. Okey. Kalau untuk anak-anak yang mana yang nak menceburkan diri dalam bidang guaman ni, satu, mental kena kuat lah. Mental kena kuat, kerja pun kena kuat, study pun kena kuat, tapi work smart. Okay, work dia nanti. Sekarang ni pun kita kena start study smart, study hard, what not. Jangan cepat mengalah, sebab kalau anda kata nak betul-betul jadi peguam, itulah subjeknya English, BM, sejarah. Itu yang memang betul-betul kena jaga. And then kita start bentuk diri kita sekarang inilah. Dia peguam yang bagus ni, dia bukan berlaku dalam tempoh 3 jam gitu kan. Setahun pun kiranya tak boleh juga kan. Dia that's why yang 7 tahun baru boleh ambil people. Dalam 7 tahun tu baru dia ni cukup matang semua kan. Sedangkan bila dah habis grad semua pun 7 tahun baru boleh ambil orang, nak ajar orang. Terutama lagi kita sekarang ni yang baru nak start kan. Okay, you learn from your mistake, and then hidup kita ni macam bawa kereta. You nak bawa kereta, belajar dulu. Kan? Dah ada kereta, dah ada lesen, bawa kereta. Kat depan kau potong satu kereta, depan ada lagi. Potong kereta depan ada lagi. Memang takkan habis. So setiap perbegaan yang datang tu memang kita namanya life. Kan? Kalau tak nak pergi jalan mati, jalan mati memang tak ada kereta. Secara literal juga secara apa namanya, kalau tak nak ada masalah memang jalan mati. Tapi kalau anda kata you betul-betul nak ambil undang-undang, pegang sematkan dalam hati betul-betul, aku nak jadi peguam yang berguna untuk diri aku, keluarga aku dan masyarakat. Simple as that. Sejam saya duduk dekat sini, sebenarnya saya dapat beberapa perkataan baru. Perkataan yang orang kata cantik sebenarnya. Bila perumpamaan Tuan Syarul katakan sebagai kereta di mana life ni ada masalah, kita potong satu kereta, ada satu masalah, ada masalah lagi. Jangan ada masalah lagi. Saya rasa saya boleh guna perkataan ni. Terima kasih. Semua setiap kali saya guna ayat berkenaan tu, saya akan dapat dia bersaham. Sangat-sangat cantik perumpamaan tu. Buat pertama kali saya rasa, wow, betul juga kan. Selama ni kita asyik merungut dengan hidup kita sebenarnya. Asal kita potong kereta, akan ada kereta. Kecuali jalan mati ataupun kita dalam. Harap tak ada yang lawan arus. Peguam dah ada potong ayat. Okey, so itu yang sempat kami bicarakan. Saya harapkan dia boleh menjadi sedikit satu additional value ataupun pengetahuan tambahan kepada anda semua. InsyaAllah. Menjadi seorang peguam, insyaAllah. Mungkin boleh ni ke,
Tuan Syarul, kalau macam contoh ada yang nak contact Tuan Syarul, ada IG ke social media yang boleh dikongsikan? Oh, Aku takut ada scammer yang kalau ada social media. kalau saya tak boleh telefon tu, saya mau telefon juga. Sama. Oh, ya. Kalau saya customer, saya tahu dia punya modus operandi ruang. Ah, Sekarang ni dah kerja itu. ah, Biasanya kerja itu. Berdua hari lepas tu, saya kata, oh, barang saya kerja itu. Tapi saya memang beli barang tu untuk orang nak kerja itu. Ambil lah. Minta telefon. okey. Kalau boleh dikongsikan, kita yang boleh contact ataupun pandangan lebih lanjut. Okey, kalau ni just WhatsApp saya saja lah. Sebab saya memang tak ada. Saya silent social media. Okey. Okey, nombor telefon saya 016 518 2604. Ulang sekali lagi kan? Okey, 016 518 Okey. 2604. Okey, baik. So Cik Syahrul, Ya. dah kongsikan nombor tu. Kalau ada mungkin sebarang pencerahan ke atau yang sedang tengok ni, sedang orang kata sedang mengambil khusus dalam peguam ni, ataupun dalam ambil degree dalam law ataupun peguam, dan minta iman nasihat ke pandangan, boleh lah. Boleh, insyaAllah. Kalau tak ada apa, saya akan cuba bantu. Okey, baik, itu dia. Okey, so boleh saya katakan itu saja masa yang kami ada. InsyaAllah dengan apa yang kami kongsikan dapat membantu sedikit pandangan dan juga memberi anda inspirasi untuk bagaimana peluang kerjaya yang ada. Okey, itu daripada saya dan juga Tuan Syarul. Okey, mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan daripada pihak kami yang terkasar bahasa tadi lah, Cik Syarul. Ya. Okey, dan juga ingat nasihat Cik Syarul hujung tadi, kalau kita dah potong satu kereta, iaitu masalah, akan ada kereta yang kedua dan ada kereta yang ketiga. So memang akan ada masalah antara kita nak hadapi ataupun tidak. So itu saja daripada saya. Kita akan jumpa di mungkin waktu yang sama ataupun kita akan jumpa dengan tajuk yang lebih berbeza di dalam Ngopi Kerjaya. Kalau anda nak saya review ataupun nak saya kongsikan kerjaya-kerjaya yang ada, mungkin yang tak pernah dengar, ataupun anda rasa saya nak jadi kerjaya ni bang, cita-cita saya nak jadi macam ni, tapi saya tak tahu macam mana haluan dia, boleh tulis komen dekat bawah. Kalau tadi pihak kami akan baca dan kami cuba dapatkan panel sebaiknya untuk berkongsi tentang haluan yang ada tu, insyaAllah. So itu saja daripada saya, Amirul, mewakili Pusat Aspirasi Anak Perak, PASAK, dan juga Tuan Syarul. Okey, so panjang umur, kita jumpa lagi insyaAllah. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.